semestinya kita bersua kembali dalam Glosari. Segmen Gerak Hati kita akan bercerita tentang bahasa sukma wangsa. Ya, dan kita macam biasa bawakan tetamu istimewa. Hari ini kita bersama dengan kita di sebelah kanan Ismail. Kita ada Sarah Nataya Azmi, usahawan poliglot. Poliglot ni maknanya orang yang mahir bertutur dalam beberapa bahasa. Dan kita juga ada tetamu Yoga Nandini Murugesan selaku penolong pengarah bahagian media cyber Jabatan Penerangan Malaysia. Okay. Selamat datang. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih bersama kami dalam Glosari pada malam ini. Sarah, berapa bahasa yang anda kuasai sebenarnya? Sebenarnya kalau nak kata bahasa tu bab 4 lah, tapi kalau nak termasuk bahasa Cina tu dia ada banyak dialek. Okay. So that means kalau fasih tu memang bahasa Inggeris. Okay, Inggeris. Bahasa Melayu. And then Cina tu first is Hokkien, bahasa Hokkien. Okay. Tapi bahasa Hokkien utara dia utara dengan south totally different. Dia lebih pada dialek. Dia lebih kepada dialek. And then saya pun fasih dengan Cantonese. Okay. And then last Mandarin. Dan saya juga belajar bahasa Perancis. And then Perancis saya ada 2 diploma Perancis. So, 6 lah total. And then my mum ni Thai Chinese. So, I pun cakap bahasa Thai sikit. Thai sikit? Thai sikit. So, that's why nama saya Sarah Nataya Azmi sebab Nataya tu Thai lah. So kalau kesemua bahasa tu sebenarnya dari segi sebutan itu semua berbeza. Berbeza. Kan? Perancis lebih pada R. Dia pun ada they have genders. So dia macam la, le semua kan. So dia memang totally different. Jadi lah. macam mana boleh asimilasikan dengan diri awak sendiri? I think sebab saya ni memang campur. My mum ni Thai Chinese dan my dad Indian Malay. Okay. So saya memang terpaksa belajar banyak bahasa masa muda. Kecil sampai besar pun kat rumah memang kena berbahasa Hokkien. Sebab kalau saya tak cakap bahasa Hokkien, mereka kadang-kadang tak dengar. So for example, contohnya lah, saya cakap dengan nenek saya atau atuk saya, arwah atuk saya tanya, nenek, atuk dah makan ke belum? Misalnya lah, have you eaten? Then dia tak dengar. So saya kena cakap bahasa Cina like, ama, aku lu cak liao boy. Lu cak liao boy. Cak liao okay. So baru dia orang dengar. So dia jadi macam situasi macam tu lah. Terpaksa belajar jadi bahasa. Sebab keluarga lah. Yes, sebab keluarga. Terpaksa. And then of course then masuk bisnes pula. Sebab saya dalam dunia hiburan juga. So saya ni pencipta platform digital. Saya pun baru lancar live. So dengan next month pun ada lancar another platform. So bila saya pergi ke Hong Kong, saya pun terpaksa cakap bahasa Cantonese. So that's why banyak bahasa terpaksa lah nak belajar sebenarnya. Okay. Ya. Awak mengingatkan saya pada seorang artis Hong Kong, Anita Mui tahu. Oh wow, Anita Mui, wow. Saya suka tengok drama Hong Kong. Ya, awak suka. Betul, itu memang Muka minat awak saya. pun macam orang Hong Kong. Terima kasih. Tahu Ada juga. Okay, Yoga pula macam mana? Yoga boleh bertutur dalam berapa bahasa? Actually sama juga dengan rakan kita dekat sini. Saya boleh bertutur bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil dengan bahasa Cina. So yang bahasa Cina sama juga, dia ada banyak dialek. So Mandarin will be the first one. Then Cantonese. Tapi yang lain-lain bahasa Hokkien, dialek Hokkien ke, yang semua tu my mum dengan family dia lagi pandailah. Jadi maknanya keluarga awak merupakan perkahwinan campur? Tidak. Tidak. Dari emak saya, masa dia dibesarkan di kampung dia. So family dia jiran-jiran di kampung tu semua Chinese. So seperti dia juga, have no choice tapi kena bergaul lah. Kita duduk dalam kawasan yang... So that's how Malaysia actually is unique lah. So dari segi tu dia dah belajar dan bertutur dalam keluarga dia pun bertutur dalam bahasa Mandarin lah, Cantonese. Tapi mereka lebih kepada Cantonese dan juga Hokkien. Tapi dekat keluarga saya sekarang, among my brother sisters, dia lebih kepada bahasa Mandarin. Menarik ya, sebab kita tahu memang sangat susah. Selalunya kita tahu bahasa orang Melayu memang boleh bertutur mungkin bahasa Melayu dan bahasa Inggeris paling-paling. Macam saya lah, saya tak boleh bertutur dalam bahasa Mandarin ataupun Hokkien ataupun... Bukan awak boleh bertutur bahasa Sepanyol? Tak, saya boleh bertutur bahasa pasar. Bahasa juga, asalkan orang faham. Tapi kita tahu bahasa dan dialek ada dua benda yang berbeza, yang sangat kadang-kadang orang tak faham benda tu kan. Jadi macam kita tahu Sarah sendiri boleh bertutur dalam beberapa dialek bahasa Cina. Okey, tapi kalau bahasa Melayu pula, kita tahu dialek bahasa Melayu ada macam-macam. Apa antara dialek yang Sarah tahu?
Kalau honestly, kalau saya nak belajar tu, saya nak belajar bahasa Kelantan lah. Kalau dialek Kelantan, sebab saya suka kecek kita. kecek kita. Kecek kita kan. Kelantan juga lah ni. Tak. Tapi saya nak belajar lah. Okey. Ni Mek Kelantan ni? Tak. Saya bukan. Kita dah cakap tadi kan, kita orang Semajaya. 750. Ya, apa sama 500. Memang nak ada keinginan nak belajar. Memang nak ada tu. And then Negeri Sembilan lah, another one. Saya orang Sembilan. Boleh saya ajar. Negeri Sembilan. Betul, memang. Dia boleh, betul-betul. Memang kono betul dengan aset tu. Kono orang Betul lah, saya Lain sungguh. Lain, betul. Lain kan? Tapi saya pun ada passion untuk buat filem. So saya akan launch another filem yang saya nak buat Negeri Sembilan dengan Datuk Hatan yang akan datang. Saya pun berminat untuk bekerja. Nampak permainannya di situ. Itu sebenarnya keunikan masyarakat Malaysia ni, kerana bukan saja bahasa yang dikatakan bahasa utama, tetapi dialek itu juga memainkan peranan dan banyak menarik minat masyarakat juga. Bagi Yoka sendiri kan, kalau dilihat kepada sekarang ini, mungkin pendedahan bukan saja pada bahasa Melayu ataupun bahasa vernacular ibunda sendiri, tetapi bahasa dari Eropah ataupun bahasa sahabat kita, ada yang menguasai bahasa Jepun, bahasa Korea, bahasa Hindi pun juga. Jadi adakah anda sekarang ni pun sedang cuba untuk meluaskan pengetahuan anda dalam bahasa-bahasa lain selain daripada bahasa yang dituturkan di Malaysia? Bahasa, saya suka bahasa. Dari segi seperti yang anda kata tadi, bahasa Jepun, Korea. Okey, Korea kita tengok sajalah movie. Tapi bahasa Jepun ada juga dekat dengan hati saya sebab saya juga belajar karate dari kecil. Jadi command semua dalam bahasa karate pula. Command semua dalam bahasa Jepun. So dia macam counting dia semua dalam bahasa Jepun. So kita bolehlah faham sikit-sikit. Ni bekas sikit sahaja. Bekas atlet karate. Dozo yoroshiku. Ija main-main tau. Bekas atlet karate. Itulah, itu yang nak duduk jauh sikit. Ija main-main. Dia suka kacau I ada tau. penjarakan fizikal sikit. Tapi itulah bahasa ni saya akan always encourage young people to pergi belajar lagi banyak lagi bagus. Jangan stop diri kita dengan maybe satu saja ataupun dua saja. Kalau tak cakap pun tak apa, cakap saja, jangan malu. Betul. Saya rasa memang bahasa itu memang sangat penting. Terutamanya apabila kita bekerja. Di alam pekerjaan, kalau kita boleh bertutur bahasa, lebih daripada 2 bahasa, memang selalunya akan satu kelebihan yang ekstra lah sikit kan. Jadi untuk Sarah sendiri, mungkin boleh ceritakan sedikit pengalaman Sarah apabila nak bekerja, macam mana Sarah mengadaptasikan penggunaan bahasa yang berlainan tu dalam pekerjaan Sarah. I think sebab saya ni, as I said kan, so dunia hiburan, saya pun buat platform penyiaran digital. And then bila saya ke Hong Kong, because Hong Kong ni macam Hollywood Asia lah, kira kan. And bila saya pergi sana, saya jumpa artis-artis yang memang so amazing, macam Stephen Chow, Andy Lau atau Eric Sang, you know, all these artis kan, Ekin Cheng semua. So bila you jumpa and you tak dapat cakap dengan mereka semua, sayang, rugi, you know. So you tak boleh express your excitement lah pada diorang. So that's why saya pun belajar bercakap bahasa Cantonese. So bila saya pergi Hong Kong sekarang, at least saya boleh berkomunikasi dengan mereka semua dan nak express apa beza Chinese dengan Hong Kong dengan Chinese kat Malaysia. So Malaysia ni very unique. As a Chinese pun you boleh you fasih dalam banyak-banyak dialect. So as a Malaysian Chinese boleh cakap bahasa Hokkien, bahasa Cantonese, bahasa Mandarin. Tapi untuk Hong Kong dia memang fasih Cantonese saja. China dia Mandarin saja. Tapi adalah macam Guangzhou semua dia bahasa Cantonese. Tapi beza sebagai Chinese kat Malaysia, you can speak multiple dialect. Itu yang very popular lah dekat Hong Kong and China, where sebagai Malaysian you memang boleh banyak dialect. So that's why for me in business very useful lah bila nak berkomunikasi dengan artis besar dekat sana. Sebab tu kita tak boleh nak hadkan kita punya kongkongan minda tu pada satu bahasa saja. Sebab bila kita belajar bahasa tu, kita boleh belajar tentang budaya sesuatu bangsa itu sendiri. Kan Ifah kan? Ya, sebenarnya saya tertarik dengan orang cakap bila language barrier. Bila kita nak bekerja tu, kalau kita tak boleh nak bertutur berbahasa dengan mereka, memang sangat susah. Contohnya kalau kita nak pergi bercuti dan sebagainya. Contoh, saya ke Thailand, saya memang suka pergi ke Thailand, tapi sangat susah untuk saya nak bercakap dengan mereka kerana mereka tak bertutur dalam bahasa English. Tak payah pergi Thailand lah Ifah. Awak kena belajar dialek Sarawak. Kata nak bulan madu di Sarawak kan. Jadi cuba sikit-sikit. Saya tahu satu lah, bocamnya apa. Sikit je. Baik. Okey, kita akan berehat seketika, kembali nanti dalam Glosari.
Apa hal kita ni? Kejabaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian, tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Baik, saya tadi cuba untuk belajar dalam bahasa Perancis untuk bercerita ataupun memberi kata sapaan selamat kembali. Kalau dalam bahasa Perancis, macam mana kita nak kata welcome back? Bienvenue. Bienvenue. Ya. Wow. Bienvenue. Nampak tak? Saya dah belajar Kalau bahasa Negeri Sembilan macam mana? Ha? Bahasa Negeri Sembilan. Dialek Negeri Sembilan macam mana? Kau baik apa tu, Jang? Tak ada pet ni kalau tidur. Kau baik apa tu, Jang? Koi dapur dorang. Okey, ini sebenarnya kita nak belajar sebab kepelbagaian dialek, kepelbagaian penguasaan bahasa tu yang paling penting. Sebagai anak Malaysia sebenarnya saya rasa tidak terhad kepada satu bahasa. Tapi bagi Yoka sendiri, dalam banyak-banyak bahasa yang dikuasai itu, yang mana paling sukar untuk dikuasai ataupun yang dipertuturkan? Dia bukan sebab sukar ke tak sukar. Dia nak belajar ke tak nak belajar. Itu sahaja. Bagi saya, Mandarin itu dia sebab ada 4 imbuhan yang intonasi yang berlainan. Jika intonasi itu salah, dia akan jadi maksud lain. Dia akan jadi maksud lain. Dia sensitif sikit lah. Imbuhan tu kena, intonasi itu kena betul-betul tepat. Kalau tak, dia akan jadi maksud lain. Even perkataan dia pun, mungkin perkataan karakter dia dekat dalam tu akan berlainan, tapi sometimes bacaan dia pun sama. So kita kena tengok dari segi karakter dia pula. So dia, how to say, bukan banyak orang actually dapat tangkap intonasi itu betul-betul. Tapi jika kita bertutur setiap hari dengan kawan ke apa, tak kira lah, jangan malu salah ke tak, cakap saja akan dapat. Akan dapat yang betul tu, intonasi yang betul. Tapi yang tu kena praktis lah. Tapi saya secara peribadinya, saya rasa bahasa Tamil tu sebenarnya susah. Susah juga sebab lidah kita kan. Lidah tu kita kena, how to say, pusing ke apa, saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Sama juga dengan Mandarin. Karakter dia tu, dia ada nak cakap dari depan ke, lidah tu gulung ke belakang ke, macam tu dia ada. Begitu orang kata dia punya seni linguistik itu. Betul, seni sangat mendalam. Sama macam bahasa Inggeris, penggunaan bahasa Inggeris itu sebenarnya bila kita tak belajar daripada kecil untuk biasakan bertutur dalam bahasa Inggeris itu sendiri, bila besar baru kita nak biasakan, kita boleh dengar perbezaan orang tu baru belajar ataupun dah lama belajar bahasa itu sebenarnya. Jadi saya memang cakap penggunaan lidah tu memang memainkan peranan yang sangat penting bila kita nak bertutur satu bahasa itu. Okey, kita bercakap mengenai bahasa. Untuk Sarah dan juga Yoga, kita tahu anda berdua memang seorang yang sangat pakar dalam bahasa. Ada macam-macam bahasa. Jadi kerjaya anda sebenarnya dah boleh sampai ke
tahap di mata dunia lah. Maksudnya boleh pergi ke negara-negara lain untuk mengembangkan kejayaan anda. Tetapi kenapa anda berdua memilih untuk berada di Malaysia untuk mengekalkan kejayaan anda di sini? I think yang ni jawab dulu kot. Sebab kita anak Malaysia. Nah, senang awak yang jawabkan. Tapi sentence tu, kita anak Malaysia, benda tu sangat penting, betul. Sangat simple. Tapi dalam hati you, how you gonna portray that thing out, satu benda yang lain. Ada ramai orang mungkin ada expertise ini. Boleh cakap, actually kat luar tu, sekarang, Malaysia, kita sangat unik. Ada ramai orang yang actually boleh speak more than one language. Tetapi diorang simpan pada diri mereka sahaja. Adakah mereka betul-betul keluarkan? Pada diri saya rasa sangat privilege lah sebab di Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi tugas utama kami adalah untuk menyebarkan dasar-dasar negara kepada rakyat Malaysia. Jadi dia tidak juga terhad kepada satu bahasa sahaja. Dia bahasa kebangsaan kita bahasa Melayu, Melayu. Kita akan pakai yang itu, tapi pada masa yang sama, sebab saya boleh bertutur dalam bahasa Mandarin, saya juga ada lagi satu rakan Malay, dia pun boleh bertutur dalam bahasa Mandarin dengan begitu baik sekali. Jadi kami akan bawa dasar tu kepada mereka juga. So dia tidak terhadlah pada satu. Jadi balik kepada question tu tadi, kenapa dekat sini? Sebab saya rasa saya anak Malaysia, I have to do for Malaysia dululah. Betul. Kalau saya dah boleh buat dekat sini, slowly I will also bring it outside. Ya, mungkin orang kat luar dah tahu ke macam mana. I've been to China and all. Orang kat luar tahu, tapi apa yang saya buat kepada negara saya. That is my main thing. As I said, sebagai bekas atlet dulu, it's all about bawa bendera tu kepada mata dunia, kan? Betul. Sama juga. Bahasa pun sama juga bagi saya. Dalam karier saya juga pun sama. Saya nak what I can do for the nation. Itu merupakan. Walau ke mana pun anda pergi, akarnya masih lagi di Malaysia. Kan? Jiwa kita tadi sebagai Ifah anak kata, bila kita membesar, didedahkan dengan kepelbagaian bahasa tu, ataupun komunikasi bahasa tu, lidah kita akan terbiasa. Kalau kita tengok kanak-kanak sekarang ini, pendedahan dah lebih meluas. Tengok YouTube, tengok drama social media, di telefon bimbit dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya boleh merangsang pertumbuhan minda mereka juga untuk belajar bahasa tu. Kadang-kadang ibu bapa tak tahu pun pasal bahasa tu, tapi bila terlalu banyak menonton rancangan-rancangan di YouTube dan sebagainya, mereka sudah terbiasa dipertuturkan dengan bahasa tersebut. Jadi adakah menonton saluran-saluran dan rancangan seperti itu boleh membantu kalau bagi anda sendiri? Definitely, sebab zaman sekarang budak muda, anak-anak muda kita semua memang lebih impact dengan visual impact daripada nak membaca atau mendengar. So content is very very important sekarang. So that's why bila kalau kita keluar bandar, kebanyakan budak muda sekarang tengok K-pop. Kebanyakan nak belajar bahasa Korea. Dah tak nak belajar bahasa Perancis atau bahasa Eropah lagi. Semua nak pergi Korea, nak makan kimchi. Itu yang banyak sangat restoran kimchi sekarang ni kat Malaysia ni. So bimbab kan. So that's why I think content sangat penting lah sekarang. So ia definitely membantu untuk generate that interest saja. Bukan nak belajar bahasa tu memang taklah kalau nak tengok content saja. Tapi dia akan menginspirasikan anak muda untuk belajar bahasa lain. Sebab tu tugas anda juga sebagai penggiat seni, memaparkan citra bahasa tu dalam hasil seni anda juga. Kan? Tapi pendapat anda berdua sebagai seorang pakar yang dalam boleh bertutur dalam pelbagai bahasa ini, pendapat anda, adakah penguasaan bahasa ibunda kita itu sendiri penting ataupun kita perlu untuk belajar bahasa lain juga? Pada saya fikir bahasa ibunda sangat penting. Yang itu sangat penting. Keep that, dan juga jangan limitkan diri anda. Jangan hadkan diri anda dengan satu bahasa saja. There's no wrong. Belajar banyak tu tak salah. Lagi banyak yang belajar, lagi baik. But like in Chinese proverb, ada yang cakap, hua dao lao, xue dao lao. Maksudnya kalau you boleh hidup sampai tua, belajar pun sampai tua. So, balik kepada bahasa, jangan lupakan bahasa ibunda.
dan bahasa lain juga perlu menguasai. Itu sebenarnya kita kata ilmu itu tidak mengenal usia. Ramai yang kata saya ni sudah berusia, mungkin lidah tu dah keras ataupun dah ketat kan. Jadi macam mana kita nak melatih kalau ialah kita dah usia lebih 30-an ke 40-an ke, nak melatih diri kita biar terbiasa dengan pertuturan bahasa itu sendiri? Dia just kena praktis je, kena berbual atau bercakap, dia kena berani dan gagah, itu saja. Kebanyakan budaya kita dekat Malaysia ni kadang-kadang especially luar bandar dia malu. Semua kebanyakan pemalu, and then wanita muda kita pun pemalu, semua tak berani nak bercakap. So I think pertama sekali mindset tu kena tukar, dia kena berani untuk mencuba, just cakap saja. Itu yang paling penting. Kalau kita tak berani nak bercakap pun, kalau tak cuba belum tahu kan. So jadi macam itulah. Saya pun setuju dengan benda tu. Tapi macam Sarah cakap tadi, penggunaan video di media sosial ataupun di apa-apa platform sahaja memang sangat-sangat penting untuk kita nak menyedarkan terutamanya anak-anak muda betapa pentingnya penggunaan bahasa ini. Tapi pada masa yang sama, bahasa pasar tu sendiri telah merosakkan bahasa itu. Apa pendapat Sarah mengenai sekarang ni? Masalahnya kalau kita tengok media sosial, semuanya platform international, bukan platform Malaysia kita sendiri. Itu yang saya sangat passionate nak mencipta platform Malaysia yang platform tempatan lah katanya, dengan konten-konten Malaysia, supaya anak-anak muda kita adalah konten selain daripada social media untuk mereka in terms of streaming online lah kan. So sekarang ni that's why in terms of bahasa semua, diorang memang influence sangat dengan konten. So I nak jadi macam Americans, so I nak jadi macam K-pop, I dah tak nak jadi macam Malaysia lagi. Tapi Malaysia sebenarnya is so colourful, kita boleh banyak bahasa, you know. Tapi semua dah memang tak ada lah lagi. So macam saya anak Melayu, tapi I still boleh berbahasa 5 bahasa, 3 dialek Cina, still boleh bahasa Manglish kan. Tapi I'm proud to be a Malaysian. But that is what we are missing now in terms of platform digital kita lah. Sayangnya kalau kita membesar puluhan tahun di Malaysia tapi kita masih lagi tidak mengenal bahasa sahabat-sahabat kita sendiri. Betul. Yoka sendiri mungkin nasihat kepada sahabat-sahabat kita di luar sana yang bukan hanya memandang bahasa Melayu itu sebagai bahasa yang perlu dikuasai, tetapi bahasa vernacular lain seperti bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan juga bahasa-bahasa dialek negeri juga. Kalau boleh ada kesempatan kita boleh belajar juga, Yoka. Ya. This one, seperti yang dia kata tadi, Sarah kata tadi, semua nak jadi macam K-pop, semua nak jadi macam ni. Why not jadi macam Malaysian dulu? Itulah. Kembali kepada sini, kita ada banyak keunikan which orang kat luar negara, diorang nak seperti kita. Diorang nak jadi seperti kita, tapi kita pula nak jadi seperti mereka. Jadi dialect tu, I would like to learn also like Negeri Sembilan Puluh, sebab like wow, totally tak tahu apa benda tu. Tapi it's interesting. Senang je tu nak belajar tu. Senang. Makan tak apa? senang, tak sedang. Orang Negeri Sembilan pun tak sedang. Dia kena biasa bercakap. Kalau kena masak lomak, memang terus lidah. Negeri Sembilan paling sedap tu. That's the thing. Tapi itulah sekarang kalau tengok banyak sekolah rendah and all, ada je banyak orang yang sekarang dah pergi sekolah, belajar Mandarin lah, belajar Tamil lah. Saya ada satu kawan, dia Chinese tapi Tamil dia pure Tamil dia boleh cakap. Jadi macam mana tu? Dia dari hati lah kan, dia nak belajar ke tak? Nak belajar ke tak? So, nasihat saya kepada yang di luar sana, jangan malu. Gagalkan diri. Berani cakap. Biarkan apa orang kata, salah lah you cakap ni tu. Biarkan sahaja dulu. Abaikan semua tu. Beranikan diri, cakap. Kalau kita tak buat benda tu, Bila lagi? And then lama-kelamaan, saya rasa keunikan tu kalau kita sendiri yang tak bawa, dia akan kehilangan keunikan tu. Sebab Malaysia is about everyone adapting to everything, you see. Tapi I ada advice lah untuk anak-anak muda kat luar sana kalau nak belajar bahasa yang baru. Belajar satu je perkataan yang paling penting. I love you. Dalam semua bahasa. Kan? Automatic you tak akan malu. So for example, je t'aime. Wow, je t'aime. Wa ai lu. For example, itu bahasa Hokkien. Ngo oi le, sarange. Kan? Wa ai ni. You know, once you start dengan satu perkataan yang sangat mudah, like I love you, saya cinta padamu. Alah, kan? So, from there then you boleh start lah, at least. You tak malu sangat, kan? So that's my advice lah. Tapi kalau saya pada Ifa, I love you tu saya tamsilkan melalui bahasa badan saja. Dari mata saya saja dah boleh menyampaikan
bahasa itu. Wow, tu bahasa tertakluk tu. Itu bahasa lain. Baik, terima kasih Sarah, terima kasih Yoka kerana bersama dengan kami. Satu perkongsian cukup baik dan sebenarnya anda berdua bersama-sama kami menutup siaran Glosari musim ini dan juga kita bersama dengan Glosari selama beberapa bulan. Terima kasih Yoka dan terima kasih Sarah kerana bersama dengan kami. Alhamdulillah. Glosari berakhir di sini, Ifah. Alhamdulillah. Dan pastinya hari ini merupakan hari terakhir untuk Glosari. Selepas ini kita tak akan berjumpa lagi di program Glosari. Saya... Hai, macam mana saya nak guna bahasa badan supaya memujuk Ifah ni? Tak boleh. Sarang I love you. Macam tu. Tak apa Ifah, yang penting perpisahan itu bukanlah garis penamat kepada sesuatu. Mungkin itu adalah permulaan kepada sesuatu yang lebih baik. InsyaAllah Glosari mungkin kalau ada rezeki kita teruskan dengan cara-cara lain. Teruskan kesianan anda di saluran berita. Terima kasih banyak-banyak semua kerana bersama dengan kami sepanjang kita bersiaran di Glosari. Kita akan jumpa lagi di lain hari dan lain program, insyaAllah. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada penebik kita Tengku Izzuddin, Boy dan juga Remy kerana bersama dengan kami. Kita tinggalkan anda dengan persembahan penutup untuk Glosari daripada Red Melo Buskers.